Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar semester 1 di KM. Okey, hari ini saya nak bagi taklimat berkaitan dengan course outline bagi kod DJJ10033 Workshop Teknologi. Okey, course outline ini pelajar boleh dapat sama ada saya telah beri dalam Telegram ataupun boleh dapat di dalam CDOS. Okey, course outline ataupun garis panduan bagi kursus ini. Okey, dia ada section dia iaitu academic session Jun 2020. Okey, kita di Politeknik kita ada dua session atau dua sesi, iaitu sesi Disember dan juga sesi Jun bagi setahun. Okey, so jadi semester ini adalah sesi Jun 2020. Kemudian kita ada kod dia DJJ10033. Okey, Workshop Teknologi. Okey, nama kursus semester 1, credit hour ataupun jam kredit 3. Bermaksud kita ada 3 jam pertemuan dalam masa seminggu. Okey, oleh kerana kita ada isu berkaitan dengan COVID-19, maka buat sementara ini kita akan buat pembelajaran secara online dalam pelbagai medium. Okey, dan saya faham ada kekangan, ada kalangan pelajar yang menghadapi masalah talian internet. Jadi saya tak menggunakan sepenuhnya pembelajaran secara live. Okey, jadi saya akan buat record dalam bentuk video. Jadi pelajar boleh tengok secara berulang ataupun dalam masa mungkin line internet dah tiada masalah, maka boleh search dalam medium yang saya sertakan. Okey. Okey, course online Okey, sekejap Okey, kita di Politeknik kita ada visi dan juga misi vision and mission. Okey, dekat sini pelajar boleh bacalah berkaitan dengan visi dia menjadi institusi TVET yang unggul. Okey, TVET, Technical Vocational Educational Training. Okey, dan kemudian misi dia ialah yang pertama, menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf, menghasilkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, memanfaatkan perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan. Okey, so program aims. Okey, pelajar boleh baca berkaitan dengan target ataupun aims program. Kemudian program educational objective, kita ada 4 program educational objective, iaitu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, yang ni saya rasa pelajar boleh baca. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada course synopsis. Okey, synopsis bagi workshop teknologi provide exposure and knowledge in using hand tools. Hand tools ni maksudnya kerja tangan. Machine operation such as drilling. Drilling ni operasi mesin. Drilling maksud dia gerudi. Lathe iaitu melarik. Milling, kisar. And computer numerical control. Okey, computer numerical control ni maksudnya ialah komputer kawalan berangka. It also converse on gear measurement. Gear measurement maksudnya ialah pengukuran gear and inspection, iaitu pengujian ataupun pemeriksaan. Welding process in oxyacetylene, shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding, and gas metal arc welding. Okey, so ini terdapat 1, 2, 3, 4 Okey, ada 4 kaedah kimpalan yang akan dipelajari dalam workshop teknologi ini. Okey, yang pertama sekali ialah berkaitan dengan gas oxyacetylene, shielded metal arc welding ataupun SMAW ataupun dikenali sebagai
metal inert gas, tungsten arc welding ataupun GTAW, atau juga dikenali sebagai tungsten inert gas, dan gas metal arc welding ataupun dikenali juga sebagai arc welding. Okey, dalam kursus ini ada tiga course learning outcome. Okey, yang pertama sekali, apply the knowledge of basic mechanical components and equipment, hand tools and measuring equipment in workshop technology. Okey, untuk yang ini ya, PLO dengan C3 ni semua adalah untuk rujukan pelajar sahaja. Okey. Kemudian yang kedua adalah apply standard practice in operating mechanical tools and components. Dan yang ketiga adalah demonstrate continuous learning and information management skill to complete assigned task. Okey, dekat sini maksud bagi CLO course learning outcome. Okey, untuk peringkat yang pertama ini, kalau kita lihat ni adalah C3. Okey, kalau kita lihat C3, apa maksud C3? C3 adalah cognitive domain. Okey, berkaitan dengan application ataupun penggunaan aplikasi. Okey, jadi dekat sini untuk bahagian C3 ini, apply the knowledge of basic mechanical component and equipment, iaitu berkaitan dengan asas-asas mechanical component dan juga peralatan yang berkaitan dengan hand tool ataupun kerja-kerja tangan. Yang ini difokuskan kepada kerja-kerja tangan bagi bahan metal ataupun logam, bukan kayu, bukan plastik dan bahan-bahan yang lain. Ini kita fokus kepada logam. Logam seperti besi, seperti seperti copper, seperti brass, seperti stainless steel, seperti aluminium, yang mana ia adalah logam. Kemudian measuring equipment in workshop technology, iaitu peralatan untuk mengukur dalam teknologi workshop. Okey, ini adalah berkaitan dengan aplikasi berkaitan dengan yang tadi yang saya sebut, iaitu cognitive domain untuk application. Okey, yang kedua yang kedua, apply standard practice in operating mechanical tools and components. Okey, kalau kita lihat dekat sini adalah C3. Okey, bila sebut C3 yang tadi untuk berkaitan dengan cognitive domain application, maka pelajar-pelajar sama seperti CLO1 yang di sini, pelajar-pelajar juga perlu mengetahui dan boleh menggunakan peralatan ataupun alat ataupun komponen berkaitan dengan operasi mekanikal. Okey, seperti berkaitan dengan mesin dan berkaitan dengan peralatan untuk pengukuran seperti di CLO1. Okey, kemudian CLO3. CLO3 demonstrate continuous learning and information management skills to complete assigned tasks. Okey, kalau kat sini, kalau kita lihat dekat sini, ia adalah A3. Okey, kalau A3 maksudnya untuk ni adalah effective domain. Effective ni adalah berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan perasaan ataupun effective domain. A3 valuing, iaitu untuk menentukan dia punya menilai, untuk menentukan dia punya nilai. Okey, bila sebut demonstrate continuous learning and information management skill to complete assigned task, maka pelajar boleh melaksanakan sesuatu kerja ataupun job, sama ada berkaitan dengan machining ataupun berkaitan dengan kerja-kerja proses dalam workshop teknologi, dan pada masa yang sama boleh mengurus sesuatu task yang telah diberikan. Okey. So, jadi untuk kursus ini ada 3 CLO yang pelajar perlu capai, dan pencapaian ini akan dinilai dalam bentuk continuous assessment dan juga ada peperiksaan akhir.
continuous assessment 50%, manakala final exam 50%. Okey, seterusnya kita pergi kepada page yang bawah. Okey, ini untuk rujukan saja, pelajar boleh baca. Ini pun untuk rujukan saja, pelajar boleh baca, iaitu berkaitan dengan student learning time. Okey, dekat sini ada lecture. Okey, lecture maksudnya ada kelas. Okey, buat sementara ini oleh kerana kita masih lagi dalam PKPPP dan di Sarawak masih lagi pelajar tidak dibenarkan untuk datang ke poli, jadi kita buat secara online saja. Okey, berkaitan dengan practical. Okey, practical dekat sini kosong maknanya tak ada practical. Walaupun dalam teknik workshop kosong practical, tetapi pelajar telah berada dalam satu lagi kursus, iaitu workshop practice ataupun bengkel, kerja-kerja bengkel yang pelajar perlu ikuti secara praktikal apabila telah berada dalam politeknik nanti. Okey, kemudian tutorial pun kosong, tak ada tutorial. Okey, dia ada quiz. Quiz ni adalah soalan-soalan pendek yang diberikan kepada pelajar untuk menjawab dalam tempoh mungkin setengah jam. Okey, kemudian ada test, ada ujian, ada end of chapter. Kita akan bagi tugasan yang pelajar perlu buat. Okey, dekat sini independent learning maksudnya ini adalah pelajar kena buat kerja sendiri mungkin kita bagi pelajar buat di rumah dan sebagainya. Okey, presentation, mana ada presentation, persembahan presentation. Okey, case study. Okey, kajian case kajian case. Pelajar kena buat satu assignment, satu writing report berkaitan dengan kajian case. Dan kemudian kita ada final exam. Okey, so final exam melibatkan 2 jam. Pelajar perlu menjawab. Sekarang kita pergi kepada syllabus. Okey, berkaitan dengan syllabus dan juga berkaitan dengan perancangan mingguan untuk semester ini, kita ada 14 minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 minggu, tidak termasuk cuti semester. Okey, cuti semester 1 minggu pada penghujung bulan 9. Okey. Topik okey, untuk workshop teknologi ada 7 topik utama. Okey, 7 topik utama, iaitu yang pertama sekali adalah hands tool ataupun kerja tangan. Topik yang kedua, drilling ataupun gerudi. Topik yang ketiga, lathe machine ataupun mesin larik. Topik yang keempat, milling machine ataupun mesin kisar. Topik yang kelima, gear. Topik keenam, computer numerical control ataupun kawalan berangka berkomputer. Dan topik yang akhir, yang ketujuh adalah welding ataupun kimpalan. So, ada 7 topik utama yang pelajar perlu pelajari, pelajar perlu fahami, pelajar perlu kuasai, dan pelajar boleh menjawab segala persoalan yang diberikan. Dan jika pelajar dapat menjawab dengan baik dan betul, maka 100% lah markahnya. Tetapi jika sebaliknya, maka itulah markah yang pelajar akan perolehi. Okey, so ada 7 topik. Hands tools berkaitan dengan kerja-kerja tangan. Kita akan utamakan berkaitan dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan logam. Okey, dia ada banyak alatan-alatan tangan, termasuk kerja-kerja menggegas, fitting, kemudian kerja-kerja pengukuran bahan, dan juga berkaitan dengan peralatan. Okey, drilling Okey, drilling adalah kerja-kerja untuk menggerudi ataupun membuat lubang. Lathe machine iaitu kerja-kerja untuk mengeluarkan serpihan sehinggalah terbentuknya benda kerja yang
biasanya berbentuk symmetrical bar bulat. Okey, milling adalah kerja kisar, iaitu untuk mengulang kesepihan sehingga bentuk geometri yang dikehendaki dengan pelbagai bentuk geometri. Okey, gear adalah alat untuk berkaitan dengan transmit power, iaitu untuk mengagihkan satu tenaga supaya ia dalam bentuk rotation ataupun berpusing. Komputer numerical control, iaitu berkaitan dengan kawalan berangka yang menggunakan komputer yang dapat mengawal mesin, contohnya mesin milling ataupun mesin larik ataupun lathe, ataupun menggunakan EDM, electro discharge machining, ataupun dengan lebih mudahnya ialah komputer numerical control ini ia mengawal pergerakan pemotongan pada mesin. Okey, dan yang ketujuh yang akhir sekali ialah welding, iaitu kerja-kerja kimpalan ataupun kerja-kerja penyambungan, iaitu dia melekatkan logam, dua logam ataupun tiga logam, dia melekatkan ataupun dia menyambungkan. Okey, proses penyambungan. Okey, kita terus pergi ke bawah muka surat berikutnya. Okey, untuk assessment, penilaian. Seperti mana saya dah sebutkan tadi, penilaian ada quiz, ada test, ada case study, ada end of chapter, ada presentation dan seterusnya ada final exam. Okey, kalau lihat dekat sini, quiz ada dua quiz, soalan pendek, jangka masa jawapan ada dalam 30 minit, ataupun sama ada kurang atau lebih bergantung pada pensyarah. Kemudian test hanya ada satu saja. Okey, test hanya ada satu saja. Okey, case study ada satu, end of chapter ada satu, presentation ada satu. Okey, kalau lihat dekat sini untuk quiz, test, case study, end of chapter dan presentation, semua ini dia ada melibatkan topik. Contohnya macam quiz ada dua, quiz satu berkemungkinan dia adalah daripada topik 1 hingga topik 2. Okey, manakala kuis yang kedua topik yang berikutnya. Okey, jadi maksudnya ada yang sama topik ataupun ada yang berlainan topik. Jadi pelajar perlu alert ataupun perlu ambil cakna, ambil tahu, ambil maklum, fokus kepada pensyarah yang mengajar, dan perlu mengetahui apabila sebelum berlakunya assessment ini, pelajar perlu diberitahu bila masanya dan apakah topik ataupun apakah yang perlu dipelajari daripada subtopik mana hingga ke mana. Okey. Okey, dan seterusnya adalah berkaitan dengan buku-buku rujukan. Okey, untuk makluman, pelajar boleh dapatkan bahan-bahan ini dengan mudahnya di internet, di website, di mana-mana lapangan menggunakan Google dan sebagainya. Okey, kalau dalam pencarian, okey, saya ambil satu contoh sebagai satu pencarian. Okey, pergi pada Google, kalau pelajar type, okey, contohnya berkaitan dengan drilling saja. Okey, saya ambil satu contoh berkaitan dengan drilling. Okey, just type saja drilling ataupun sebut handbook drilling. Okey, .pdf. Okey, dekat sini ada banyak. Okey, pelajar akan jumpa ada banyak bahan-bahan bacaan berkaitan dengan drilling. Okey, saya ambil satu contoh yang ni. Okey, saya just pick saja. Okey, bagi buku-buku rujukan ada banyak sumber yang pelajar boleh perolehi.
di bawah tajuk workshop teknologi ni. Sama ada pelajar dapat daripada Google ataupun mana-mana website ataupun mana-mana library ataupun mana kedai buku dan sebagainya. Dan secara asasnya saya ada load nota yang pelajar boleh rujuk dalam sama ada dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, ataupun dalam bentuk slide PowerPoint di CDOS. Okey, di CDOS. Dan jika pelajar boleh akses CDOS tersebut, maka pelajar boleh perolehi bahan-bahan bacaan tersebut daripada sana. Okey. So ini adalah rujukan yang pelajar boleh dapat berkaitan dengan reference.